Alright geng, tajuk-tajuk utama adalah Maguire buat skill baru, no look dummy kita panggil. Arsenal dah kembali sebagai top 4 material. Welcome back, Reece James. Let's go. Man City 4, Man United 1. Awal-awal lagi aku tengok line up Man United ni, aku dah seram weh. Sebab dua nama yang disenaraikan dalam kesebelasan utama bagi aku yang confirm akan struggle dengan attacking Man City. Aaron Wan-Bissaka dengan siapa lagi kalau bukan Harry Peti Sejuk Maguire. Dan ternyata Pep pun nampak benda yang sama. Ibarat taktikal dan strategi Pep ni sengaja attack belah kiri di mana Wan-Bissaka cover dibantu dengan Ilanga, Lindelof, kadang-kadang McTominay. Aku masih terkejut kenapa Rangnick tak notice benda-benda yang fans bola sepak sendiri nampak begitu terang. Kenapa tidak menurunkan Dalot yang selama ni bagi aku lebih konsisten dari aspek bertahan dan menyerang? Ke dia ada tekanan dari board Man United wajib turunkan player-player yang tak layak berada dalam kesebelasan Man United sebab faktor social media ke, pemasaran ke, entahlah. Lepas tu ditambah lagi dengan faktor kehilangan Ronaldo, kecederaan pinggul dilaporkan. Tapi sempat kau balik Portugal. Varane COVID, Cavani tak tahu kenapa sebab dia kata dia tak fit. Shaw COVID. Tak ada ni diorang ni, bagi aku memang resepi kena tapau dekat Etihad. Pertemuan ke-187 antara dua tim gergasi Eropah ni dalam Manchester Derby yang selalunya sengit, tapi musim ni lain cerita. Old Trafford dah kena dengan Liverpool, dengan City sebelum ni bawah Ole. Ni kira first game Rangnick kena uji dengan pasukan top 4. Selama ni dia duduk sembang saya defend makin improve lah bagai. Tapi ujian sebenar kali ini yang betul-betul membuktikan sejauh mana improve atau tidak. Game paling mencabar pun cuma West Ham je sebelum ni Rangnick pernah hadap kan. 4 minit je geng, City ambil masa untuk merobek luas barisan pertahanan Man United dari belah kiri. Grealish dengan Bernardo bergabung, senang-senang dia lepas Wan-Bissaka dengan Lindelof melorongkan bola ke bahagian tengah kawasan penalti. Siapa lagi? Kevin De Bruyne berhadapan Maguire macam biasa. Kali ni dia buat skill baru macam aku cakap tadi. No look dummy aku panggil. Celah kangkang dia bagi gol pertama City dan gol peribadi ke-50 dalam EPL untuk KDB. Memang no chance dia kira point blank range kan. Aku dah tak ada kata-kata nak huraikan gameplay Maguire ni. Kau captain tapi perform macam tak ada soul, tak ada keinginan untuk menjadi seorang leader atas padang. Dia sempat buat blocking atau merebahkan badan sekurang-kurangnya tapi dia pilih untuk kangkang. Macam mana weh? Maguire ni kalau ingat balik zaman Leicester dulu, dia sentiasa ada cover dekat depan. Contoh Kante dengan Ndidi. Dekat England kau ada Rice dengan Phillips. Kehadiran diorang ni semua buat dia nampak world class. Tapi sebenarnya segala aib dia kita cuma nampak bila expose dalam barisan pertahanan Man United. Sebab Fred, McTominay hakikatnya bukan level nama-nama yang aku sebut tadi sebagai CDM yang boleh cover. Kalau adalah positif yang boleh disembang untuk Man United dalam game akan datang adalah Mamat 73 juta pound ni. Jadon Sancho, bekas produk Academy Man City, kembali ke Etihad sebagai pemain senior Man United buat pertama kali dan menerima hantaran cantik Pogba sebelum melakukan gerakan solo dan melepaskan percubaan curling effort ke sebelah kanan far post menewaskan Ederson. Bagi aku tanpa sebarang striker, walaupun Bruno main sebagai false nine, dia cuba untuk memikul bebanan tu tapi jarang dia dapat bola sebab City control game kau-kau kan. Dia ada satu lagi peluang yang sama dalam kawasan penalti lepas tu tapi sayang rembatan dia agak liar. Cerita pasal KDB, ni bukan sekadar 2 gol dia score tapi movement of the ball, ketepatan hantaran dia, sentuhan dia melepaskan rakan-rakan lain, dan peranan dia dekat bahagian tengah. Tiap kali City menang balik possession, dialah yang drive masuk kawasan final third Man United. City memang kawal tempo game. Tak tahu korang sedar ke tak, tapi berkali-kali juga City perlahankan tempo permainan dekat dalam kawasan sendiri, sengaja menunggu pressing dari players Man United dan kemudiannya transition kepada attacking secara pantas apabila dah kurang pemain Man United dekat bahagian tengah sebab kebanyakan daripada diorang tengah press dalam kawasan City. Memang mental weh gameplay City ni. Gol kedua Man City muncul dari sentuhan Foden. Dia lock bola atas kepala Lindelof, melepaskan rembatan, diselamatkan De Gea dan kelang kabut dia start kat situ Bernardo pula rembat, dihadang, jatuh depan KDB. Sekali lagi skor dari kedudukan yang hampir sama dengan gol pertama dia. Insting weh Mamat ni. First half yang aku boleh rumuskan Man United kompetitif. Walaupun ketinggalan, mereka tak benarkan City main cara diorang biasa main. Ada satu ketika dalam game dihentikan 3 minit, tak silap aku perhati je Pep. Dia gunakan kesempatan tu nak bagi arahan dekat players dia. Rangnick pula relax je sentuh bahu player-player dia. Kalau Pep, aku rasa Maguire, Lindelof, Wan-Bissaka tu dah pekat telinga waktu tu. Sancho dengan Foden masing-masing ada peluang tambah jaringan tapi kedudukan maintain 2-1. Man City leading first half. Masuk second half, aku rasa Pep punya team top kali ni suruh try libatkan Mahrez dalam game. Grealish tetap menyusahkan hidup Wan-Bissaka belah kiri tu, tapi Kevin De Bruyne punya set piece dan vision semuanya nak mencari kedudukan Mahrez yang memang dikenali dengan first timer dia. Man United keluar nampak penat, high press dah kurang, banyak hilang perebutan bola di udara dan sebagainya. Selepas 2-3 hantaran, lost ball. Tekanan demi tekanan Man City, aku nak stress possession Man City second half hampir 80%.
Second half je, 15-20 minit terakhir, City pegang 92%. Man United 8%. Bayangkan, tak ada inisiatif atau fight langsung dari pemain-pemain Man United. Second half, shot pun tak ada langsung. Shot on target tak cerita lah. Rangnick punya subs pun aku persoalkan. Kau dah tahu defense kau tengah struggle, tapi kau masukkan attacking option seperti Rashford dan Lingard, tapi bawah makin bocor. Pogba bagi aku boleh kekal sebab one pass je Pogba perlukan untuk membuka peluang. Dan Pogba mampu melakukan killer pass bila-bila. Bruno struggle dalam game ni sebagai false nine, tak ada function sangat dan kerap kali drop deep. Gol ketiga City pun muncul dari sepakan penjuru KDB. Kali ni sengaja mencari kedudukan Mahrez di luar kotak penalti dan seolah-olah Rodri pun dah jangka benda tu, membiarkan bola jatuh kepada Mahrez. First timer kena bontot Maguire, masuk mengelirukan De Gea lagi. Banyak assist Maguire malam tu. Mahrez dah 13 gol dalam 13 game. What a season lah untuk dia kan. Dalam semua pertandingan aku dengar sekarang dah 20 gol tak silap aku. Ederson punyalah boring second half tu sampai terduduk dekat area tengah padang. Dia jadi penontonnya dengan tempat duduk paling mahal lah aku kategorikan dalam stadium tu. Tambah lagi duka, Mahrez pecah offside trap sebab Telles punya kaki depan dia sikit je dari hantaran Gundogan yang masuk ganti KDB, tak bagi can langsung dekat De Gea, rembatan padu ke sebelah kanan, kena bahu dia, masuk bergelora jaring gawang Man United untuk 4-1. Second half tu ibarat budak sekolah lawan Man City. Tak ada effort dan keinginan langsung players Man United. Umpama reda je, tak ada keinginan untuk bangkit sampai City main seolah-olah perlawanan pertunjukan. Cancelo sempat try bicycle kick. Aku jarang lah tengok Cancelo buat macam tu. Mojo De Gea dapat baca dan save. Kalau tak, dah mungkin lebih memalukan. Apa yang memalukan bukan kekalahan, bukan scoreline, tapi cara kau kalah. 92% possession last 15-20 minit. Indikasi paling ketara player Man United dah give up. Simple. Nak salahkan Ronaldo lagi? Sorry lah, Ronaldo tak main kali ni. Kesimpulannya, tak ada Ronaldo lagi teruk. Ada Ronaldo pun 2 kali 5. So maksudnya apa? Bukan salah Ronaldo lah selama ni pendek cerita. Player Man United nampak berjalan lengang-lenggok pun ada second half tu. Tak track back, tak melakukan tackle. Semua tu yang patutnya fans Man United risaukan sekarang. Bukan results. Bukan semua buruk lah. Ada positif dia juga. Selain daripada first half performance tu, aku rasa Pep pun puji diorang dalam first half tu. Man United tak benarkan City main build up play biasa diorang. Man of the match bagi aku simple. Kalau bukan KDB, siapa lagi? Merata-rata Mamat tu malam tu kan. Maguire macam biasa, kerja dia geleng kepala je lepas game. Salahkan diri sendiri ke siapa pun aku tak tahu. Liverpool 1, West Ham 0. Inilah baru kita panggil win ugly. Sebab Liverpool bernasib baik. Aku berani cakap lah kan. Menang 1-0, kutip 3 mata. Alisson terpaksa melakukan 5 save penting. Trent terpaksa clear bola dekat garisan gol. Dan Lanzini mempunyai peluang keemasan dan gol tenganga dirembat ke langit. Liverpool selain Newcastle masih tanpa kalah sepanjang 15 game tahun 2022 ni, dan tanpa kalah di Anfield sejak 12 bulan lalu. Mo Salah pun nampak struggle dalam game ni. 6 percubaan ke arah gol dan first time aku tengok dia kena sub dengan Jota. Muka member bengang weh. West Ham kehilangan Declan Rice. Mungkin boleh rasa kalau ada dia game berbeza kot macam dekat London Stadium itu kan. Bowen injured selepas 52 minit pun benda yang merisaukan sebab peranan dia selama ni sebagai false nine, banyak menjaringkan gol sampai Antonio dah jadi winger. Diorang ada game lawan Sevilla lepas ni, so kehilangan besar agak lah kalau Rice dengan Bowen ni tak ada kan. 68 saat je Salah dah ada peluang nak score, tapi Fabianski guna lutut je save. Malam yang frust lah untuk Salah sebab dia minta penalti dari cabaran Dawson pun tak dilayan. Lepas tu 2 lagi percubaan diselamatkan Fabianski dan 1 lagi dia try tersasar. Kira macam off day lah untuk Salah kan. Kesian siapa yang captain dia dalam fantasy. Padahal ramai je player main 2 game minggu ni yang kau boleh captain kan. Gol pertama game datang selepas minit ke-27. Liverpool memang non-stop serbu West Ham dalam first half tu. Dan Trent buat cross ke try aku tak pasti. Cuma insting manis sebagai number 9 kena kredit lah. Dia dalam box mengharapkan fumble daripada Fabianski. Pada waktu yang sama, dia kena memastikan diri dia onside dan melakukan sentuhan untuk menewaskan Fabianski, meletakkan Liverpool 1-0 di depan. Waktu tu no surprise lah, sebab Liverpool start game memang high tempo, high intensity, heavy metal macam biasa. Nampak macam boleh score 2-3 biji first half tu. Luis Diaz makin lama makin serasi. Nampak macam dia lari guna turbo dekat belakang. Dia memang player yang dah ready lah untuk EPL. Tak ada maknanya nak transition period bagai, nak adjust lah bagai. Speed dia satu aset besar. Aku notice player-player dari Liga NOS, Liga Portugal ni, kebanyakan ni macam tu. Bruno dulu datang EPL pun laju je. Transition terus perform, tak tunggu lama. Kan? Good luck lah Jota lepas ni nak tembus balik dalam kesebelasan utama kan. Kau dah nampak sekarang Salah pun tak semestinya selamat dari rotation dengan option yang Klopp ada. West Ham walaupun banyak kena layan serangan Liverpool, tiap kali counter atau diorang pegang bola jarang tak ada chances. Antonio 2 kali rembat memaksa Alisson save. Pablo Fornals pun sempat chip Alisson tapi tak cukup laju bola, dia sempat diselamatkan Trent. Cresswell yang dilepaskan Liverpool pada usia 15 tahun pun sempat buat clearance nak halang Liverpool score lagi. Memang end to end first half, tapi Liverpool bagi aku berhak leading lah first half. Masuk second half, West Ham try dapatkan gol penyamaan, cuma sayang Bowen nak rembat je, robo datang tackle, memaksa Bowen keluar injured.
Klopp pernah luahkan kasih sayang daripada Bowen kan. So bila Bowen keluar tu nampak mesra semacam je. Bila Bowen jalan keluar, dia sempat lagi usap-usap rambut Bowen kan. Nampak Liverpool lebih in control lah. Tapi setiap kali West Ham lancarkan serangan balas, nampak seolah-olah boleh skor dan peluang terbaik jatuh pada Lanzini. First touch dia superb, dah menewaskan Trent. Tapi finishing dia, rugi. Bila Klopp terpaksa masukkan Milner hujung-hujung game, kau dah tahu yang Klopp nak guna insurans dia memastikan 3 mata tu milik Liverpool. Musim ni je Liverpool ada 3 top scorer, Salah, Jota, Mane. Bab assist pun top 3 adalah Trent, Salah, Mane. Tapi kali ni most valuable player Liverpool adalah Nasir. Sebab chances West Ham tu hari lain aku rasa skor sebiji 2 paling kurang. Aku rasa fan Liverpool akan akui jugalah benda ni. Peduli apalah kan, menang tak menang, 3 mata tak 3 mata. Ini dah 7 kemenangan dari 7 perlawanan terakhir. Man of the match bagi aku Trent Alexander-Arnold. Sebab assist dia, goal line clearance dia, dan dia merata-rata malam tu. Musim ni je 16 assist Trent. Mental. West Ham dan cabaran untuk layak ke UCL pun semakin pudar sebab form Arsenal dan baki 10 game yang tinggal. Ternyata ketiadaan Declan Rice memudahkan tugas front three Liverpool dalam game ni, termasuk Robo yang kerap kali masuk dalam box West Ham. Next, Watford 2, Arsenal 3. Arsenal terus membuktikan permulaan hambar. 3 kekalahan tu sekadar faktor kehilangan ramai tonggak utama lah waktu tu kan, dan mencatatkan kemenangan keempat berturut-turut dalam misi top 4 musim ni. Ni pun case Arteta ada komplain pasal struktur bertahan Arsenal yang kena improve lah dan mengawal permainan lebih baik lah, dan aku rasa indikasi bolos 2 kali dan lewat dalam game ni adalah sebab kenapa Arteta masih melihat banyak kena improve. Namun menang tu tak menang, dan UCL target tu semakin menjadi realiti dengan 3 game in hand lagi tu. Hampir semua key player Arsenal main peranan pada kali ni, dan aku rasa lah kan, Bukayo Saka lah adalah individu yang paling penting dalam kesebelasan utama Arsenal sekarang. Dia cipta gol pertama, dia skor gol kedua, dan nampak kematangan dia selepas kekecewaan miss penalti Euro 2020. Arsenal kontrol game ni dari awal lagi, cuma ada beberapa momen yang kau rasa macam Arsenal boleh kena ni kan kalau tak berhati-hati. Skuad muda yang masih belajar, tapi masa depan memang cerah, tak dinafikan. 16 saat je Dennis dah masukkan bola dalam gawang Arsenal, tapi offside sikit je. Tapi sebab dia pecahkan offside trap tu, kira satu warning lah kan. Selang 4 minit lepas tu, gandingan Saka dan Odegaard. Melihat Odegaard cool je, letak bola dekat far post untuk gol pertama Arsenal. Lepas dah skor, Arsenal bagi ruang dekat Watford cari gol penyamaan. 6 minit lepas tu, Dennis dekat belah kanan menunggu overlap Firmino yang melakukan cross perfect untuk cucuh Hernandez. Skor gol paling lawa dalam game ni dengan overhead kick, bicycle kick lah kan. Gol pertama ataupun scissor kick lah. Gol pertama cucur sejak Disember tu. Kesian member, asyik bench je sebab Josh King main first team selama ni Cuma kali ni Hodgson bagi dia main first team. Aku tengok dia beria weh, mamat dia main 90 minit. Lepas tu rasa macam pelik lah sebab ada waktu tu kau rasa macam Arsenal control game, tapi tiba-tiba serangan Watford nampak bahaya dengan kelajuan players diorang. So game memang dimainkan dengan high tempo, dan faktor hiburan tu pun macam ada sikit lah kan. Watford yang sepatutnya lebih kebal bawah Hodgson nampak mudah bocor. Masuk setengah jam, game Arsenal kembali di depan. Kali ni Saka rampas bola dari Cleverley. Lepas tu main 1-2 dengan Lacazette dekat hujung kawasan penalti sebelum Saka melepaskan rembatan ke top corner belah kanan. Si Foster pun salah bajet. Macam Saka ambil penalti je aku tengok kan. Foster dive ke kanan, Saka rembat ke kiri. Yelah, masuk second half ni best. Arsenal kontrol dari awal, dan gol ketiga ni menarik sebab Arteta tolong assist juga gol ni. 7 minit je start second half, bola keluar padang dekat kawasan tengah, dan Arteta laju je baling bola dekat Saka, suruh buat lontaran ke dalam cepat-cepat. Jumpa Cedric, yang jumpa Odegaard, yang jumpa Lacazette. Sekali lagi assist cutback kepada Martinelli yang jumpa top corner dari luar kotak penalti. Gol ni teringatkan aku gerakan the perfect goal lah yang Arsenal lama dulu suka buat zaman Henry, Fabregas semualah kan. Ibarat Arteta sendiri atas padang merencanakan gerakan tu. Aku rasa Arteta dah rancang masa dia baling bola laju-laju dekat Saka tu. Cuma kita je lalai. Ada lagi peluang untuk Ben White dengan Lacazette lepas tu, tapi disia-siakan sebelum Watford cuba mengganas untuk cari gol kedua. Antara yang banyak menyusahkan barisan pertahanan Arsenal adalah Kiko Firmino melakukan cross lawa. Jumpa Dennis dekat far post, tapi first touch je hambar. Kira peluang nak skor tu kan, sayang. Nketiah masuk lepas tu sempat rembat kena tiang sebelum Sissoko gunakan kekuatan fizikal dia masuk ke dalam kawasan penalti dan menewaskan Ramsdale dekat near post. Masa tu kau nampak Arteta dah stres tepi padang kan, minta guna kepala, fokus kan. Berapa minit je ni kan. Pemain gantian Watford Samuel Kalu masuk hampir buat damage kak, menguji Ramsdale waktu kecederaan, tapi dah ditakdirkan Arsenal kutip 3 mata penuh dan kembali dalam kedudukan top 4 dengan peluang terbaik musim ni bagi aku. Aku nak highlight lah peranan Odegaard yang semakin matang sebab Arteta banyak tekankan dia kena create more chances, more goals. Gol awal tu aku rasa tambah keyakinan dia, umpama satu message kepada Arteta. Dia banyak control movement, gameplay Arsenal first half terutamanya. Ni kira dah gol kelima Odegaard kan musim ni. Lacazette pun menarik sebab kalau kau tengok balik game lawan Wolves, dia banyak drift wide, drop deep. Kali ni dia main sebagai number 9. Dia tarik defenders, sama dengan Cathcart. Banyak kali dia tarik, bagi ruang dekat Odegaard dengan pemain sayap lebih kreatif.
Tak lupa 2 assist dia dalam game ni, menyebabkan Arteta keluarkan dia awal-awal nak jaga minit kecegasan dan minit permainan dia lah, mengetahui kepentingan dia untuk game akan datang. Dan Cedric bagi aku goyang sikit lah. Terus kau rasa kehilangan Tomiyasu kan, walaupun dia ada membantu dalam jaringan Martinelli, tapi bab bertahan ada 1-2 mistake yang maybe hari lain boleh bawa padah. Cedric ni kira dah improve, tapi still kau tak boleh trust sepenuhnya. Kemenangan ke-8 Arsenal dalam 10 perlawanan, kira form terbaik yang aku rasa ramai geng kejar top 4 ni tak buat sekarang, dan tak seberapa konsisten macam Arsenal. Saka man of the match bagi aku, pemain termuda Arsenal, skor 20 gol sejak Cesc Fabregas lakukannya pada 2007 dalam semua pertandingan. Satu-satunya pemain bawah 21 tahun dengan 13 penglibatan jaringan, 8 gol, 5 assist musim ni. Combine Smith Rowe dengan Martinelli, Arsenal ada 3 pemain bawah 21 tahun yang dah skor lebih 5 gol masing-masing musim ni. Cuma pasukan keempat yang pernah buat dalam sejarah EPL selain Chelsea, Leeds dan Man United sebelum ni. Okay, next, Burnley 0, Chelsea 4. Aku respect lah macam mana Tuchel baru-baru ni kena layan media bab Roman nak jual kelab lah. Lepas tu isu Lukaku luar padang sebelum tu. Tapi fokus dia tak pernah hilang. Bayangkan era Roman hampir 2 dekad bakal berakhir dan kita takkan tahu sama ada owners baru nanti akan mempamerkan semangat dan passion yang sama macam Roman selama ni ke. Tapi atas padang Club World Cup Champion, Carabao finalist yang aku rasa macam tak ada luck yang masa final Carabao tu. Tapi kali ni memang tak ada maaf buat Burnley lah. Chelsea extend gap antara mereka dengan budak-budak yang tengah kejar top 4 yang lain. Tapi Burnley starting not bad lah. Ada chances banyak sebenarnya, tapi disia-siakan. Kau lawan Chelsea dekat home, kau tak ambil chances, memang kau kena hukum lah. Simple kan. First half tanpa jaringan dekat Turf Moor, tapi start je second half. Dalam lingkungan 20 minit Chelsea settlekan Burnley. Kai Havertz buktikan sekali lagi kenapa dia lebih sesuai dalam sistem Tuchel, bermain dalam front three bersama dengan Mount dan Pulisic kali ni. Okey, jap, sebelum kita sembang bab game, aku nak minta maaf sikit lah kepada fan Chelsea. Tapi aku kena jujur dengan korang. Fan Chelsea yang ada kat stadium Turf Moor tu canting nama Roman before game start waktu tengah bagi solidarity kepada mangsa Ukraine tu agak kurang sensitif bagi aku. Walaupun aku faham betapa banyaknya Roman dah buat untuk korang, pengorbanan dia, passion dia. Tapi come on lah, kemanusiaan kena jadi keutamaan. Dan Tuchel sendiri akui Chelsea fans kat stadium tu harus lebih sensitif dengan situasi. Ada waktu sesuai untuk segala-galanya, cuma tu bukan waktu yang sesuai untuk kau canting nama Roman. Okay, first half Chelsea terpaksa tunggu first chance selepas 15 minit. Saul yang bermula baik di sebelah kiri bertindak selaku left wing back, melakukan cross melepasi back four Burnley, tapi rembatan Reece James berjaya dihadang Charlie Taylor. Tapi tak lama lepas tu Saul dah buat hal bab defensif pula. Aaron Lennon senang-senang yang melepasi dia, cross ke dalam box menemui Weghorst, volley. Tapi Thiago Silva memang steady lah, clear bola off the line. Banyak kali dah kau nampak Thiago Silva buat benda macam tu kan. Banyak sebenarnya chances Burnley dalam game ni, terutamanya first half. Antaranya Leighton Collins ada peluang melalui tandukan, dan segala rhythm Chelsea awal tu hilang sementara. Dwight McNeil seorang lagi, gol terbuka, miss peluang nak skor, rembat melewati palang selepas Mendy pun nampak kelam kabut seketika. Tak silap aku 2 minit je masuk second half, Reece James, penampilan pertama dalam kesebelasan utama Chelsea sejak 29 Disember lalu, menerima bola dari Chalobah. James pusing McNeil sekali, 2 kali dalam box, melepaskan rembatan yang Pope sendiri tak dapat selamatkan dari angle kegemaran Reece James. Beberapa kali dah musim ni dia skor dari angle yang sama kan. Selang 5 minit lagi, James dengan Pulisic pula bertukar hantaran, dan Pulisic membuka ruang untuk membuat hantaran ke far post. Kai Havertz menunggu untuk menanduk masuk gol kedua Chelsea. Waktu ni Chelsea tengah flying Sekali lagi James terlibat dalam build up play. Apabila Kante jumpa dia tengah overlap, James drill bola masuk dalam kawasan bahaya. Havertz pula berjaya guide bola tu ke dalam gawang Burnley untuk gol ketiga Chelsea. Waktu tu dah 3 biji dalam masa 8 minit. 20 minit sebelum tamat permainan, Chelsea tambah lagi. Saul pula hantar cross dari sebelah kiri. Tarkowski cuba nak intercept, tapi sekadar membantu untuk tolak kepada Pulisic balik, yang menerima dengan hati terbuka lah kan. Kau bagi hadiah, aku ambil Gol keempat Chelsea. Sepanjang musim ni Chelsea cuma bolos 8 gol dekat laman lawan. Satu statistik yang menunjukkan kekebalan barisan pertahanan Tuchel. Kita semua tahu kehilangan James dan Chilwell ni adalah turning point buat Chelsea, sehingga melihat cabaran menang title mereka lenyap begitu saja. Tapi korang nampak kan apa yang James bawa dalam game ni. 3 gol awal semuanya James terlibat secara langsung atau secara tak langsungnya. Dan Tuchel sendiri mengakui lepas game kepentingan peranan attacking dan defensif Reece James dalam first team, sampai dia rehatkan James selepas 70 minit.
Sebab nak jaga minit permainan dia, yelah dia baru pulang daripada kecederaan jangka masa panjang kan. Saul bagi aku sia-siakan peluang, beraksi cuma kali ketiga kuasa dalam kesebelasan utama, walaupun bukan tempat asal dia sebab dia pemain tengah kan. Tapi memang payahlah kau nak ketepikan Kante, Jorginho ke Kovacic demi Saul. Dia ada skor lawan Luton itu, so mungkin Tuchel nak bagi dia peluang, mengharapkan dia perform, tapi aku nampak dia ibarat penumpang je dalam game ni. Kecuali adalah sekali dua first half hantaran dari belah kiri, tapi not enough lah bagi aku kan. Kesimpulannya, Reece James is back, bermaksud Chelsea is back, dan menarik untuk melihat bagaimana diorang teruskan momentum atas padang dengan segala gangguan dekat luar padang. Lain-lain result yang aku kena highlight, dua lagi result penting bagi aku, wajib aku highlight. Newcastle United meneruskan momentum tanpa kalah ke-8. Itu orang bising aku cerita Newcastle 7 minit, ni aku cerita pendek je. Momentum tanpa kalah 8 game, masih unbeaten untuk tahun 2022, tewas kali terakhir 19 Disember dalam EPL. Ryan Fraser semakin confident ambil kesempatan main tempat Saint-Maximin belah kiri, skor sebiji, assist pun sebiji. Kekebalan barisan pertahanan kali ini menyelamatkan Newcastle lah bagi aku. Kena akui, banyak surrender possession pada Brighton, tapi bab chances tetap Newcastle create lebih banyak, walaupun cuma pegang bola 40% dia tak silap aku. Eddie Howe, aku rasa dah ajar budak-budak ni macam mana nak tingkatkan fitness diorang untuk press lawan dengan lebih efektif. Bukan sekadar pressing semata-mata kan. Konsisten tu penting, efektif tu penting. Dan bagi aku, Dan Burn adalah aset baru. Fabian Shah ibarat pemain yang dah bebas berkarya. Hari tu assist dia ibarat macam seorang striker. Kali ni dia tanduk skor macam dia pula memainkan peranan Chris Wood dekat depan. Next, Spurs bantai Everton 5-0 weh. Persoalan kau kena tanya adalah, adakah ini bermaksud next game lawan Man United diorang akan kena lauk? Sebab Spurs kan style dia menang bergaya, lepas tu kalah teruk. Entahlah. Bila aku tengok form Kulusevski, Son dengan Kane ni, aku macam tak percaya macam mana diorang tak konsisten. Aku masih tak yakin dengan Davies, Dyer, Romero dekat bawah tu. Tapi aku dah mula faham kenapa Conte minat Doherty dan Sessegnon. Permainan diorang dah mula terselah sebagai wingbacks dalam sistem Conte yang memaksa keupayaan fizikal untuk bertahan, absorb pressure dan menyerang. Harry Kane is Harry Kane last season balik dah. 2 biji memang clinical finishing dia. Volley satu, lepas tu insting dia satu. Son instrumental dalam creating chances, buka space. Kulusevski makin lama makin faham corak permainan Son dan Kane. Dia seorang lagi yang tak ada transition bagai. Orang kutuk dia kata reject Juve lah apa semua, tapi bakat dia memang ternyata masuk, terus perform. Start dengan game Man City iaitu kan. Okay guys, game week 28 belum settle lagi. Aku rasa pagi Jumaat ni ada game lagi. Norwich lawan Chelsea, Southampton lawan Newcastle, Leeds lawan Villa dan Wolves lawan Watford. So jangan lupa set alarm clock. Itu je geng minggu ni. Jangan lupa like, share, subscribe video aku ni. Raikan pendapat berbeza dekat ruangan komen. Ingat, kita bukan pandit, kita bukan expert. Kita sekadar peminat bola sepak yang mempunyai pandangan masing-masing. Tak ada betul, tak ada salah. This is Burn TV. Sekian, terima kasih.